Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang merupakan negeri yang kaya dengan hasil bumi, seperti biji timah dan emas. Biji timah merupakan dagangan yang penting di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Berikut ialah peringkat awal kegiatan melombong biji timah pada abad ke-15. Pada abad ke-15, perdagangan biji timah dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu sebagai pemilik lombong yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Selain itu, pelombongan biji timah juga diusahakan oleh orang Melayu di lembah sungai. Orang Melayu melombong biji timah untuk kegunaan tempatan dan diperdagangkan. Kemudian pembesar Melayu juga memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah daripada Sultan, dan Sultan menerima bahagiannya daripada hasil perdagangan biji timah. Kemudian perlombongan biji timah pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Perak terkenal dengan hasil biji timah sejak zaman Kesultanan Perak, dan perlombongan tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Perak merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi pedagang. Pada tahun 1616, biji timah di Lombong dimanjung dan beruas. Kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya. Perak juga menggunakan biji timah sebagai bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan Portugis di Melaka bagi membebaskan Perak dari naungan Aceh. Seterusnya ialah perlombongan biji timah pada abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-18 di Perak, biji timah telah dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu di kawasan Larut. Kemudian Sultan Perak, yaitu Paduka Sri Sultan Muzaffar Shah, memeterai perjanjian menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Seterusnya pada akhir abad ke-18, pengeluaran biji timah merosot akibat aktiviti penyeludupan kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Kemudian di Selangor, kekayaan biji timah di Kuala Selangor menarik ramai pedagang luar ke Kuala Selangor. Pada tahun 1790, Sultan Ibrahim dan Belanda menandatangani perjanjian penjualan hasil timah antara Selangor dan Belanda. Akhir sekali perlombongan biji timah pada abad ke-19. Pada tahun 1840 di Larut, Perak, perlombongan biji timah di Perak mencapai tahap penting. Hasil penemuan biji timah di Larut, pembesar Melayu yaitu Long Ja'far dan anaknya Ngah Ibrahim telah memajukan perlombongan biji timah di Kelian Pound dan Kelian Baru dengan membawa masuk pelombong Cina. Ngah Ibrahim menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Pada akhir abad ke-19, Lembah Kinta muncul sebagai pengeluar utama biji timah dunia. Pada tahun 1870, Sultan Ismail mengusaha dan memajukan kawasan perlombongan baru di Lembah Kinta yang menyebabkan kemunculan Bandar Papan dan Pangkalan Peku. Sultan Abdul Samad pada tahun 1857 hingga 1898 menjadikan Jugra sebagai pusat pentadbiran perdagangan serta perlombongan biji timah. Kemudian pada tahun 1860, KL menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor.